Saat-saat akhir campaign PRU 15 lebih menarik dan lebih panas lagi. Hari ini laporan terkini yang kita dapat ialah daripada Pulau Pinang. Apabila calon MCA di Pulau Pinang terpaksa pula berlutut untuk merayu undi. Aduh, astaga, kesiannya. Sanggup juga calon-calon PRU ini sanggup berlutut untuk merayu undi. Aku pikirkan tak perlulah berlutut untuk meraih undi kalau sebenarnya Anda tak perlu pun melutut. Anda tak perlu melutut. Anda hanya perlu bekerja menunjuk yang betul Anda itu layak untuk diundi. Itulah aku cakap dengan calon-calon sebelum ini. Kalau kamu mau bertanding, kalau Anda terfikir untuk mau jadi calon, mau jadi ahli politik, mau dicalonkan pada pilihan raya, 3 tahun sebelum dicalonkan atau paling cantik 5 tahun sebelum Anda benar-benar terjun dalam bidang politik, terjun betul-betul sebagai calon pilihan raya, 5 tahun atau 3 tahun sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum itu kerja Anda ialah menabur. Taburlah sebanyak mungkin benih. Taburlah dalam perkhidmatan yang baik dalam masyarakat. Kalau Anda cukup tabur, kalau Anda cukup bekerja, kalau Anda cukup sumbangan, kalau Anda cukup dikenali karena kebaikan Anda dalam kawasan community itu, Anda tidak akan perlu pun berlutut, bosku. Tak perlu berlutut merayu pun, orang akan undi Anda. Tak payah Anda merayu-rayu pun. Anda hanya perlu berkempen seperti biasa. Mereka akan datang. Tak perlu Anda sediakan huha-huha yang grand-grand pun. Mereka akan datang sebab mereka tahu Anda sudah bekerja 5 tahun atau 3 tahun ke belakang sebelum dicalonkan. Yang ini, case seperti ini, biasanya orang tak kenal langsung. Orang tak akan tak pikir langsung siapa dia ini. Jadi yang berlutut di Pulau Pinang, calon ini agak menyedihkan. Yang patutnya nanti ialah lepas Anda dipilih ahli pilihan parlimen atau ahli politik, Anda patutlah berlutut kepada penyokong-penyokong yang memenangkan Anda. Itu baru betul. Berikutan peluang menang dilihat samar. Ada dalam kalangan calon MCA terpaksa merayu undi pada pilihan raya umum kali ini. Calon MCA di kerusi Parlimen Bagan, Tan Chuan Hong, dilihat sanggup berlutut di atas pentas bagi merayu sokongan pengundi sebelum memulakan ucapan dalam program parti itu malam tadi. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya terpaksa berlutut. Bolehkah Anda mengundi BN? Kata beliau lagi. Bukan pasal boleh atau tidak, tapi ini soal masa depan negara. Ini soal masa depan tempat itu. Dan ini soal tentang layak atau tidak Anda. Tak perlu melutut pun kalau memang Anda layak, orang akan undi. Tan mencabar pengurus DAP Lim Guan Eng dalam pertandingan 4 penjuru di kerusi Parlimen Bagan. BN mengadakan ceramah mega di seberang perai malam ini, di mana kira-kira 250 orang hadir, tetapi orang ramai beransur-ansur atau beredar ketika acara itu masih berlangsung. Aduh, kesian juga kan? Ketika naib Presiden MCA Tan Tiak Cheng berucap pada pukul 10 malam, hanya separuh daripada hadirin yang tinggal. Dalam masa yang sama, tidak jauh daripada situ, lebih 500 orang menghadiri ceramah di AP. Tan bukanlah calon MCA pertama yang merayu undi dalam kampanyenya pada PRU ke-15. Menurut laporan media, calon kerusi Parlimen Indra Mahkota daripada parti itu juga, yaitu Kwek Tai Siong, turut membuat rayuan serupa untuk mendapat sokongan pengundi. Saya mohon, undilah calon BN. Saya tidak mau kalah lagi, katanya pada Selasa lalu. Astaga, ini memang seru dan amat mendukacitakan apabila beberapa calon ini sanggup berlutut untuk mahu meraih undi. Aku kata tadi senang saja, buat kerja awal, menaburlah awal dalam masyarakat, berbuat baik supaya Anda tidak perlu berlutut. Mereka lah yang berlutut supaya Anda dicalonkan. Itu baru betul, bosku. Jangan sampai sudah mula pilihan raya baru tiba-tiba muncul macam chipsmo. Itu yang menyebabkan Anda terpaksa berlutut. Tapi yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, juga di Kedah, PH dan PN bersaing sengit, manakala BN sekadar di pinggiran. Wah, ini memang menyedihkan.
Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Masa yang berbaki semakin suntuk dan setakat ini petunjuk mengisyaratkan tiada parti boleh meletakkan keyakinan penuh bahawa mereka mampu memenangi banyak kerusi di Kedah. Pemerhatian Malaysia kini setakat ini mendapati persaingan sengit berlaku di negeri jelapang padi itu, lebih membabitkan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan PH. Kalau begini, berkuburlah Barisan Nasional di Kedah, berkuburlah Zahid, habislah harapan terakhir Zahid. Di mana lagikah Zahid mau cari kerusi pun kita tidak tahu. Di Perlis sudah banyak yang 3 tuh hampir boleh dimenangi oleh Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan di Perlis. Kedua-dua gabungan itu mendominasi di kubu kuat masing-masing dalam usaha mempertahankan kemenangan dalam pilihan raya lalu. Melalui pemerhatian, didapati sokongan terhadap PN menunjukkan mereka berpeluang untuk mempertahankan kerusi Parlimen Sikh dan Jerai. Manakala PH dijangka mempertahankan Alor-Setar, Kuala Muda, Merbuk, Sungai Petani, Pokok Sena dan Kulim Bandar Baharu. Pun begitu, gerakan PH mencari kemenangan sebanyak mungkin terganggu sedikit dengan perkembangan terbaru di Padang Serai. Kematian mengejut calon PH M. Karupaya mungkin akan menjejaskan rentak mereka. Selain itu, terdapat sekurang-kurangnya 5 kerusi berstatus kelabu dengan peluang 50-50 bagi PN dan PH, termasuk di Jerlun, Kubang Pasu, Pedang, dan Baling. Yang aku nak tahu, di Kubang Pasu tu ada pejuang. Siapa lagi kalau bukan anak Tun Mahathir. Jadi, takkan dia tak boleh menang pula di sana kan? Di Jerlun, penyandangnya Mukhriz Mahathir dilihat agak bergelut untuk menyaingi sokongan terhadap calon PN. Abdul Ghani Ahmad selain Othman Aziz BN serta Muhammad Fazil Muhammad Ali untuk Pakatan Harapan. Pertandingan 4 penjuru itu memberi cabaran besar kepada Mukhriz yang mewakili pejuang untuk selesa berdepan lawan-lawannya. Selain itu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pula dijangka masih mampu mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi dan saingannya terdekat setakat ini ialah daripada calon BN Armisha Siraj. Tinjauan Malaysia kini sebelum ini mendapati sentimen Mahathir sebagai tokoh yang banyak berjasa kepada Pulau Legenda itu masih menebal. Bagi Parlimen Kubang Pasu pula menjadi kerusi tumpuan walaupun penyandangnya Amiruddin Hamzah menang dengan majoriti besar pada PRU 14. Setiausaha Agung Pejuang itu mendapat tentangan hebat daripada calon BN Hasmuni Hassan yang juga dilihat berpotensi untuk menawan kembali kubu kuat BN itu. Justru kerusi Kubang Pasu boleh dianggap sebagai salah satu harapan terbaik BN untuk meraih kemenangan pada kali ini. Pada masa yang sama, BN kemungkinan kelihatan sukar untuk bangkit daripada kekalahan besar pada PRU apabila sokongan kepada parti-parti lawan mereka menunjukkan peningkatan. Oleh kerana itu, didapati BN sedang bergelut untuk sekurang-kurangnya mengekalkan kemenangan di 2 kerusi yang disandang sebelum ini, yaitu Baling dan Padang Terap. Bagaimanapun, pertandingan lebih 3 penjuru menjadikannya sukar menjangka hasil akhir pada Sabtu ini, lebih-lebih lagi untuk menebak kecenderungan pengundi muda yang memangkah kertas undi buat kali pertama. Di kawasan Padang Terap, UMNO mempertaruhkan naib presiden mereka Mukhriz Mahathir Mazhir Khalid, bukan Mukhriz Mahathir, Mazhir Khalid. Di atas kertas dia kelihatan tidak menerima tekanan berat daripada calon parti-parti lawan. Namun jika rekod 1099 majoriti undi berpihak kepadanya pada PRU 18 dijadikan kayu ukur, Mukhriz tidak boleh selesa, khususnya berdepan saingan calon PN yang mempertaruhkan Ketua Pemuda PAS Kedah Nurul Amin Abdul Hamid. Sementara itu, penganalisis politik dari Universiti Malaysia Perlis UNIMEP, Muhammad Izmir Yusuf, berpandangan situasi semasa di Kedah menyaksikan momentum sokongan rakyat kepada PN dan PH. Di Kedah, saya lihat persaingan sebenar adalah di antara PN dan PH. Dari segi momentum, sokongan di peringkat akar umbi kelihatan berpihak kepada PN, katanya. Ia dibantu dengan kempen-kempen pemimpin utama PN yang turun membantu calon-calon mereka di Kedah. Begitu juga komitmen ditunjuk Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang aktif turun padang untuk berkempen, katanya. Pada masa sama,
Kata pensara Pusat Sains Liberal UNIMAP itu, BN tidak kelihatan membawa pemimpin tertinggi mereka ke Kedah untuk membantu parti terbabit. Dua nama yang disebut Izmir ialah Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan. Untuk rekod, kedua-dua nama terbabit kini turut sibuk di kempen di kawasan masing-masing. Jika Ahmad Zaid di bagian Datuk, Muhammad pula mencuba nasib di kerusi yang ditinggalkan oleh Khairi Jamaluddin di Rembau. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, memang agak mengejutkan untuk melihat BN berada pada kedudukan sekarang ketika di negeri lain parti itu dianggap garang untuk mencari banyak mungkin kerusi. Lebih menarik ialah bagaimana PN mampu menonjol melebihi populariti BN. Dari satu sisi, ini ia menunjukkan percaturan parti komponen PN dalam PRU kali ini agak menjadi di Kedah. Atau dalam bahasa lain, gabungan itu memilih strategi pemasaran yang berkesan untuk menjual sebuah produk baru bernama PN. Namun, pada masa sama, parti-parti komponen dalam PN tidak boleh terlalu gembira. Hal ini kerana dalam konteks semasa di Kedah, PN itu sendiri ialah PAS, manakala bersatu, kelihatan masih mencari rentak tarian di atas tanah yang tidak rata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Berita utama yang menarik hari ini, PN dan PH bersaing sengit di Kedah, BN sekadar di pinggiran. Habislah Zahid Hamidi kan. Dan calon MCA di Pulau Pinang terpaksa berlutut rayu undi. Seperti yang aku cakap tadi, calon tak perlulah berlutut kalau dia cukup untuk diundi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.